Assalamualaikum dan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Malaysia. Anda bersama saya Azizana Alam dan ini Pastikan Sahih edisi Rabu 2 Februari 2022. Baik, sepanjang 30 minit ini saya akan bawakan kepada anda tentang pemakluman berita palsu serta isu-isu semasa yang berkaitan. Selain itu, ketahui juga bahawa tindakan menyebarkan berita palsu boleh menyebabkan anda didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Baik, kita mulakan hebahan pertama dengan berita viral. Baik, ini adalah perkembangan terkini mengenai kes COVID-19 di Malaysia yang dilaporkan sebanyak 5,736 kes dan sebanyak 57,152 kes aktif dengan kebolehjangkitan dilaporkan, manakala 60.2% dilaporkan berada di hospital, manakala sebanyak 49.9% berada di unit rawatan rapi dan sebanyak 79.8% dilaporkan telah berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin. Juga berikut adalah langkah-langkah untuk janji temu vaksinasi Kids melalui pautan tempahan di MySejahtera. Baik, sebelum itu sila pastikan aplikasi MySejahtera anda sudah dikemas kini kepada versi yang terkini. Baik, antara langkah-langkah yang perlu anda lakukan adalah dengan pergi ke laman utama aplikasi MySejahtera dan tekan butang vaksinasi COVID-19. Seterusnya, daftarkan anak anda sebagai tanggungan vaksinasi dan pilih anak anda yang ingin diberikan vaksin. Baik, selepas daftarkan, tunggu pautan janji temu yang diberikan secara berperingkat dan pastikan juga anda menyemak aplikasi MySejahtera anda dari semasa ke semasa. Baik, langkah berikutnya adalah menekan pautan untuk membuat tempahan janji temu. Selepas itu, pilih vaksin Pfizer Children untuk anak anda dan sahkan pilihan tersebut. Baik, jangan lupa untuk masukkan poskod atau nama PPV yang berdekatan dengan anda dan tekan cari. Seterusnya, pilih PPV dan alamat PPV serta pilih slot janji temu vaksinasi anak anda. Anda kemudiannya akan mendapat pengesahan slot janji temu vaksinasi yang dilakukan dan langkah terakhir, pastikan nama PPV, jenis vaksin, tarikh serta masa temu janji adalah betul sebelum disahkan. Baik, orang ramai diminta agar berwaspada dengan peraduan yang menggunakan nama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi tuntutan hadiah kononnya dari syarikat komunikasi. MCMC ingin menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dalam mana-mana peraduan berkaitan pemberian hadiah saguhati membabitkan sebuah syarikat telekomunikasi. MCMC menjelaskan sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan Suruhanjaya lazimnya akan dilakukan mengikut saluran rasmi seperti laman sesawang ataupun menerusi platform media sosial Suruhanjaya dan bukannya menggunakan nama individu tertentu serta penggunaan bahasa yang meragukan. Baik, polis membuka siasatan berkaitan satu video tular berdurasi 26 saat yang memaparkan kenderaan jenis Toyota Hilux membawa penumpang kanak-kanak di ruang belakang kargo yang tidak tertutup dan tanpa pengawasan orang dewasa. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Rozi Abu Hassan berkata dalam satu kenyataan, hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku di lampu isyarat Simpang 3 Jalan Jitra serta pemandu kenderaan terbabit merupakan seorang lelaki yang juga datuk kepada kedua-dua kanak-kanak berkenaan. Tambahnya, suspek mengaku memandu kenderaan terbabit sambil membawa cucu-cucunya di bahagian belakang ruang kargo dengan alasan hanya sekadar suka-suka. Menurut Rozi lagi, siasatan dibuka di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan Akta 574 iaitu perbuatan yang membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain. Katanya sebagai peringatan, pihak polis menyeru ibu bapa agar mengambil iktibar dari kejadian ini supaya lebih bertanggungjawab terhadap keselamatan kanak-kanak serta mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Baik, pasukan penguatkuasaan JPDP telah menyerahkan notis pembaruan perakuan pendaftaran pengguna data kepada beberapa buah klinik pergigian, klinik perubatan dan surgery di sekitar Bandaraya Johor Bahru.
Notis-notis tersebut diserahkan secara serahan tangan untuk memastikan notis sampai kepada pengguna data yang berkenaan. Baik, selain itu, ia juga bertujuan memberi peluang secara terus kepada mereka untuk mendapatkan khidmat nasihat bagi meningkatkan kefahaman terhadap pelindungan data peribadi serta bimbingan tunjuk ajar dalam proses pembaruan pendaftaran. Bagi penyerahan notis kepada organisasi atau syarikat yang tidak dapat disempurnakan secara serahan tangan, notis akan diberikan melalui R-Register. Perekuan pendaftaran pengguna data ini membolehkan pengguna data memproses data peribadi mengikut prinsip dan standard pelindungan data peribadi. Baik, ini adalah pemakluman mengenai skim harga maksimum musim perayaan mengenai kesalahan peniaga ketika pelaksanaan SHMMP yang boleh dikenakan tindakan. Baik, antaranya menjual barang harga kawalan melebihi harga maksimum yang ditetapkan, tidak mempamerkan tanda harga kepada barangan yang dijual serta gagal menggunakan tanda harga merah jambu bagi barangan harga terkawal. Peniaga yang didapati melakukan mana-mana kesalahan tersebut boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Baik, ini pula mengenai pemberian awal award wang tunai gantian cuti rehat GCR. Kerajaan melalui Belanjawan 2022 telah bersetuju bahawa kenaikan maksimum GCR dari 150 hari kepada 160 hari serta pemberian awal award wang tunai GCR sebanyak 80 hari. Pegawai yang memilih skim pencen atau skim KWSP layak memohon dengan syarat tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 15 tahun, telah mencapai umur 45 tahun semasa permohonan dibuat, jumlah terkumpul GCR sekurang-kurangnya 80 hari, bebas dari prosiding jenayah atau tindakan tata tertib dan mendapat perakuan daripada ketua jabatan. Baik, berdasarkan analisis model Malaysia Weather Research and Forecasting Model METWRF, European Centre for Medium Range Weather Forecast ECMWF dan Global Forecast System GFS, cuaca lembap dijangka berlaku di kebanyakan tempat dengan hujan pada sebelah pagi di pantai timur Semenanjung dan timur Sabah. Manakala kawasan barat Sabah, barat dan tengah Sarawak serta pantai barat Semenanjung khususnya Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan pedalaman Pahang dijangka mengalami ribut petir dan hujan waktu petang hingga awal malam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga telah dikeluarkan bagi perairan Laut Cina Selatan berkuat kuasa sehingga 7 Februari ini. Baik, pastikan sahih berat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Nilai dalam keluarga Malaysia ada nilai-nilai kesyukuran. Kalau kita syukur, Tuhan akan permudahkan lagi, tambah lagi nikmat kepada kita. Bukan kerana kerajaan, dia berjaya itu juga kerana rakyat. Kalau rakyat sabotaj, tak mau terima semua pelan pemulihan, tak mau terima dan menjayakan vaccination, tak mau mematuhi SOP, kita tidak mungkin berjaya. Jadi kejayaan ini kejayaan keluarga. Kejayaan ini kejayaan kita. Dalam kegairahan kita untuk melakukan aktiviti merentas negeri, pastikan anda terus mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup separuh muka dan juga melakukan ujian kendiri. Jaga-jaga, anda mungkin boleh didenda sekiranya tidak mematuhi SOP kerana pemeriksaan secara rawak akan sentiasa dilakukan oleh pihak berkuasa. Kepada yang bakal berhenti rehat di R&R di seluruh negara, ada SOP khusus yang perlu anda patuhi ketika berada di sana. Seperti menunggu giliran untuk menggunakan kemudahan surau dan menunggu giliran untuk makan di ruang yang disediakan. Pada para pemilik premis di seluruh tanah air, peringatan kepada anda bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya memeriksa status pemvaksinan pengunjung ke premis anda. Ingat, lindung diri, lindung semua. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina dari saya, Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa
Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia, terutama di kalangan masyarakat Cina. Mudah-mudahan tahun ini kita berjaya dalam menangani pandemik COVID-19 dan kita dapat hidup rukun dan damai serta mencipta kemakmuran bersama dan kebahagiaan untuk semua keluarga Malaysia. Selamat Tahun Baru Cina. Gong Zi Fai Chai. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan seterusnya, Sabah mencatatkan 251 kes COVID-19 yang dikesan melalui saringan bergejala, iaitu antara tertinggi pernah direkodkan daripada jumlah keseluruhan jangkitan baru. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun berkata, jumlah tersebut adalah 51.22% daripada 490 kes baru yang direkodkan di negeri itu. Dia berkata Sandakan menjadi daerah mencatat kes tertinggi, iaitu sebanyak 141 kes dengan 93 kes dikesan menerusi saringan bergejala. Sementara itu, Masidi berkata Sabah terus merekodkan tambahan kluster institusi pendidikan, iaitu kluster Jalan Aras 1, 5 di Tawau melibatkan 12 kes kumulatif setakat ini. Baik, syarikat farmaseutical Pfizer dan BioNTech sedang menunggu kebenaran penggunaan kecemasan dari pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat untuk vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Jika 2 dos vaksin berkenaan diluluskan, ia akan menjadi vaksin pertama tersedia untuk kumpulan usia berkenaan di Amerika Syarikat. Menurut syarikat berkenaan, permohonan rasmi mengenainya telah dikemukakan kepada Badan Kawal Selia itu. FDA mengesahkan akan mengadakan mesyuarat bagi mempertimbangkan permohonan tersebut 15 Februari ini. Juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran masih terlalu awal untuk mana-mana negara mengumumkan kejayaan menangani COVID-19 atau berputus asa untuk mengekang penularan. Ketua pengarahnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata virus berkenaan amat berbahaya dan ia terus bermutasi. Tegasnya adalah terlalu awal bagi mana-mana negara menyerah diri atau mengisytiharkan kemenangan kerana virus ini adalah berbahaya dan kini terus berkembang. Kenyataan itu dibuat ketika Denmark menjadi negara Kesatuan Eropah EU pertama menarik balik semua sekatan yang dikenakan walaupun terdapat kes Omicron. Tedros menegaskan walaupun varian baru COVID-19 itu memberi kesan yang rendah, namun kes kematian di kebanyakan negara membimbangkan. Baik, wilayah Quebec mengumumkan akan membatalkan rancangan pelan kesihatan untuk mengenakan cukai terhadap individu yang tidak menerima vaksin COVID-19. Ketua Menterinya, François Legault, berkata keputusan itu dibuat susulan bantahan yang diterima daripada pelbagai pihak. Menurutnya, rancangan mengenai cukai berkenaan dikemukakan pada 11 Januari lalu bertujuan untuk memberi insentif kepada 10% penduduk yang belum menerima vaksin bagi mendapatkan suntikan. Baik, selain itu, lebih 80% populasi berusia 5 tahun ke atas telah melengkapkan vaksinasi mereka dan hampir 40% telah mendapatkan dos penggalak. Baik, Tonga menguatkuasakan sekatan pergerakan bermula Rabu selepas 2 kes COVID-19 dikesan di kepulauan terpencil itu. Tindakan tersebut diambil ketika negara itu bertungkus lumus untuk pulih dari kemusnahan akibat letusan gunung berapi bulan lalu. Perdana Menteri Siau Osi Sovaleni mengumumkan sekatan berkuat kuasa dari 6 petang Rabu. Kepulauan itu yang bebas virus berkenaan sebelum ini mengesan kes positif membabitkan 2 lelaki di Nuku Alofa minggu ini. Menurutnya, lelaki berkenaan bekerja di pelabuhan di ibu negara yang menguruskan bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia sejak 15 Januari lalu.
Juga pasukan bomba dan penyelamat Marudi giat melakukan pemantauan ke kawasan-kawasan limpahan air sekitar Pekan Marudi bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjaga. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong memaklumkan dalam pemantauan oleh anggota bomba mendapati paras air sungai sedikit surut namun masih bergenang di beberapa jalan. Menurut Lau, antara kawasan yang terlibat ialah beberapa jalan dan lorong di Pekan Marudi, termasuk Kampung Cina dan Kampung Padang Kerbau Marudi. Selain itu, air masih pasang di kampung sebelah hilir Sungai Marudi dengan keadaan cuaca dilaporkan baik dan cerah. Baik, paras air di stesen aras air Long Teru, Miri dilaporkan melebihi tahap bahaya. Menurut notifikasi aras air terkini menerusi laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, ia meningkat kepada bacaan 8.6 meter semalam. Stesen aras air Marudi pula berada pada aras 3.78 meter juga telah melebihi tahap bahaya dengan kenaikan aras air sebanyak 0.53 meter namun menurun pada sebelah petangnya. Manakala stesen aras air Benawa adalah pada aras amaran iaitu aras air 7.41 meter dan menunjukkan paras air turun. Baik, sebanyak 1,446 saman dikeluarkan Polis Perak atas pelbagai kesalahan jalan raya dalam UPS Selamat 17 2022 Tahun Baharu Cina yang dijalankan di 12 lokasi hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Perak, Superintendent Azizan Hassan berkata, memandu laju merupakan kesalahan tertinggi dikesan dalam kalangan pengguna jalan raya yang menyaksikan sebanyak 1,247 saman dikeluarkan dalam operasi dari 8 pagi hingga 7 malam tadi. Beliau berkata daripada jumlah itu, sebanyak 65 kesalahan adalah berkaitan nombor plat kenderaan, 45 membabitkan tali pinggang keledar dan 35 tiada lesen memandu. Juga sebanyak 1,420 kes kemalangan jalan raya direkodkan di Selangor dalam UPS Selamat 17 sempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina 2022 yang bermula pada Jumaat lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Ajunaidi Mohamad berkata, daripada jumlah itu 219 kemalangan berlaku di Lebuh Raya, 96 di Jalan Persekutuan, 182 di Jalan Negeri, 825 di Jalan Bandaran dan 98 di lain-lain jalan. Ajunaidi berkata setakat ini sebanyak 11,464 saman membabitkan 6 jenis kesalahan utama juga direkodkan dan antara kesalahan utama berkenaan adalah memandu melebihi had laju 10,879 saman, tidak patuh lampu isyarat iaitu 318 saman, menggunakan alat komunikasi ketika memandu 236 saman, memotong barisan 27 saman, memotong garisan berkembar 3 saman dan memandu di lorong kecemasan sebanyak 1 saman. Baik, 7 mangsa individu yang cedera dalam insiden pelanggaran bot pelancong dengan sebuah bot nelayan di muara Sungai Besut di JT Pelancongan Kuala Besut petang Isnin dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embong berkata, kesemua mereka yang berusia antara 4 hingga 70 tahun kini dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ. Baik, menurutnya sebelum itu mangsa telah mendapatkan rawatan di Hospital Besut sebelum dipindahkan ke HSNZ Kuala Terengganu untuk rawatan lanjut. Dalam kejadian yang berlaku pukul 3.30 petang Isnin, bot pelancong dari Pulau Perhentian yang membawa 29 penumpang berlanggar dengan bot yang dinaiki 3 nelayan di kawasan JT. Baik, perbuatan jenayah skam bukanlah sesuatu yang baru. Namun, kejadiannya semakin lama semakin menjadi-jadi. Dan bersama saya hari ini adalah laporan khas dari sahabat wartawan Sahih Samsudin dengan tajuknya Skamer Menjadi-jadi dan apakah penyelesaiannya. Baik, silakan Sahih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sahih Samsudin dalam laporan khas Pastikan Sahih. Minggu ini kita akan mengupas kes jenayah skam yang semakin menjadi-jadi. Adakah ada jalan penyelesaiannya ataupun tidak? Mari kita sama-sama saksikan. Perkembangan teknologi canggih termasuk media sosial dilihat mendorong kepada trend peningkatan kes penipuan dalam talian sebanyak 60% dalam tempoh 10 tahun lalu. Antara skam yang dilaporkan di negara kita adalah penipuan pembelian dalam talian, puzzle scam, love scam serta Macau scam. Kajian Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati trend kes penipuan cinta atau love scam menunjukkan peningkatan dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman berkata, sebanyak 1,535 kes penipuan love scam dilaporkan pada tahun 2019 membabitkan kerugian sebanyak 79.11 juta ringgit. Kita telah menjalankan siasatan sebanyak 1,671 kes yang melibatkan kerugian berjumlah 183 juta. Manakala pada tahun lepas, tahun 2021, kita telah menjalankan siasatan ke atas kes berjumlah 3,195 yang telah dilaporkan dengan jumlah kerugian 245,388 dan 80 sen. Di mana untuk tahun 2021 kita telah menjalankan tangkapan seramai 1,833. PDRM dan MCMC melihat trend peningkatan ini sebagai situasi yang perlu ditangani secara serius, memerlukan tindakan pembanterasan dan pencegahan lebih efektif. Pihak PDRM akan melipat gandakan usaha khususnya daripada aspek siasatan dan operasi bagi membantras kegiatan sindiket penipuan sebegini. Masyarakat diminta lebih berwaspada dan mengambil tahu tips pencegahan supaya tidak mudah menjadi mangsa penipuan sindiket sedemikian. Antara tips yang boleh dipraktikan, anda perlu berhati-hati memilih rakan melalui media sosial atau alam maya terutamanya yang kononnya berasal dari luar negara. Selain itu, orang ramai diingatkan tidak mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri dan keluarga kepada mana-mana individu tidak dikenali atau baru dikenali di internet. Jangan sewenang-wenangnya memberi pinjaman atau memasukkan wang ke akaun peribadi individu yang tidak dikenali sekiranya diminta kenalan laman sosial melalui telefon, SMS dan email. Kita haraplah supaya tak kira kepada kita awam ke atau siapa-siapa juga mesti sentiasa berhati-hati apabila berurusan secara online. Kerana online ni kita tahulah kita tak ada maklumat berkaitan dengan siapa yang kita berurusan. Semua online dia boleh menyamar menggunakan identiti orang lain dan sebagainya. Kami di Pastikan Sahih ingin mengingatkan anda supaya tidak mengangkat atau melayan sebarang panggilan telefon yang anda tidak kenali. Tamatkan panggilan jika anda berasa curiga. Saya Sahih Samsudin melaporkan. Baik, terima kasih Sahih dan Pastikan Sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kerajaan harus lebih berani untuk berhadapan dengan masyarakat. Kerajaan tidak boleh duduk dan hanya mengeluh apabila netizen memperagakan ketidakfahaman atas sesuatu isu. Atau kalau kerajaan berhadapan dengan situasi di mana lain dasar yang dirancang, lain pun yang difahami. Kita tidak boleh menyalahkan rakyat. Kita harus melihat kepada usaha kerajaan itu sendiri untuk memastikan kerajaan tidak disalah mengerti. Kita tidak mahu timbul satu suasana yang bersifat anarkik. Satu suasana yang semua orang bebas melakukan apa saja walaupun tidak berasaskan kepada fakta dan kebenaran.
Selamat Tahun Baharu Cina kepada seluruh keluarga Malaysia, terutamanya buat masyarakat Tionghoa. Raikan perayaan ini bersama-sama keluarga dan sahabat handai dengan sentiasa berwaspada dan menjaga diri mengikut SOP. Semoga tahun baru ini akan membuka lembaran baru untuk kita mempereratkan silaturahim dalam kalangan seluruh keluarga Malaysia. Gong Hei Fat Chai. Perayaan Tahun Baru Cina kali ini disambut dengan sederhana disebabkan pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir sepenuhnya dan juga selepas negara dilanda bencana banjir yang memberi kesan kepada kita semua. Namun, kemeriahan dan makna sebenar sambutan Tahun Baru Cina ini tetap dirasai apabila kita meraihkan bersama insan tersayang. Ikatan kekeluargaan ini tetap erat, tak kira jauh ataupun dekat. Dengan semangat kebersamaan dalam kepelbagaian, perayaan ini juga turut diraihkan oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Inilah keunikan negara kita yang perlu dipelihara sampai bila-bila. Saya Wika Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia, bersama seluruh warga Kementerian Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina khususnya kepada masyarakat Tionghoa. Semoga anda semua dikurniakan kesihatan baik sentiasa dan gembira di samping insan tersayang. Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi-kongsi. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan kita akan ke hebahan dan aktiviti yang akan dilakukan dalam masa yang terdekat, iaitu saksikan inklusif malam ini jam 8.40 malam bersama Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi iaitu Menteri Pertanian dan Industri Makanan, dan seterusnya bersama dengan Dr. Umi Azlin Silim, pakar psikiatri Hospital Serdang di dalam bicara diary rawat dengan tajuk Kemurungan Selepas Bersalin. Juga muat turun RTM Klik untuk nikmati siaran TV, radio dan juga video on demand di Google Play, App Store ataupun di App Gallery. Baik, semak berita palsu. Gunakanlah portal sebenarnya.my untuk menangani gejala penurunan berita palsu dalam talian melalui platform media sosial berkhidmatan media segera, blog, laman sesawan dan lain-lain yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan juga negara. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Teruskan bersama kami esok bersama rakan penyampai Nadine Nordin jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Preview 123. Sekian, Assalamualaikum.